minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada rakan-rakan penonton yang berada bersama-sama WAP TV pada kali ini dalam siri Tazkirah Jumaat. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada tengah hari ini, maafkan saya, kita bersiaran sekali lagi untuk mengisi ruang waktu sementara Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP untuk mengekang wabak COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama mengisi ruang waktu bermanfaat ini supaya kita dapat menjadi salah satu daripada golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam redai dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akui sebagai umat baginda, iaitu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, iaitu jadilah kamu sebagai seorang alim ataupun penyampai ilmu, atau seorang penuntut ilmu iaitu muta'alliman, atau sebagai seorang mustami', pendengar ilmu, atau seorang yang sensitif ataupun sentiasa mencintai ilmu. Dan janganlah kamu menjadi golongan yang kelima, iaitu kamu akan hancur. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan juga seluruh rakan pendengar maafkan saya, WAP TV yang dirahmati Allah sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghimpunkan kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa patuh kepada perintah dan juga menjauhi segala larangannya. Pada kali ini, marilah kita bersama-sama meneliti suatu keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berbicara dengan hamba-hambanya sendiri berkenaan dengan sifat-sifat hambanya yang telah dicipta olehnya sendiri. Saya ingin memetik ayat-ayat yang menyebut dengan wakanal insan, ya, yang mana antara lain bermaksud adalah manusia itu, ya, adalah manusia itu. Jadi ayat pertama ingin saya petik dalam siri Tazkirah Jumaat kita pada tengah hari ini ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Ya, ayat ke 11 daripada suratul Isra. Ayat ke-11 daripada suratul Isra. Yang mana ayat ini bermaksud, ya saudara, bermaksud dan manusia berdoa dengan memohon supaya dia ditimpa kejahatan, sebagaimana dia berdoa dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Ya, saudara, ayat ini pada asalnya ada sababun nuzulnya. Sudah pasti apabila kita ingin menyelongkar hikmah dan juga rahsia ayat-ayat Al-Quranul Karim, mestilah kita melihat kepada sababun nuzulnya. Dan tidak semua ayat ada sababun nuzulnya, tetapi dengan kita merujuk kepada sababun nuzul sesuatu ayat itu, maka sudah pasti kita mendapat pencerahan yang lebih luas tentang ayat ini. Bunyi ayat ini seperti pelik, saudara. Ya, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia berdoa dengan memohon supaya dia ditimpa kejahatan, sebagaimana dia berdoa dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu bertabiat terburu-buru. Pelik. Adakah manusia yang berdoa supaya ditimpa kejahatan pada satu masa, dan pada satu masa yang lain supaya ditimpa kebaikan ataupun menerima kebaikan, ataupun serentak dalam satu masa dia berdoa supaya dia diberi kebaikan, dan dalam masa yang sama dia juga berdoa supaya diberi kejahatan. Atau sebagai contoh, ya, dalam doa-doa kita selama ini kita menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah sebaik-baik doa yang mana para sahabat ridwanullah alaihim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah doa terbaik ya Rasulullah? Yang mana
doa itu tidak perlu lagi kami doa yang lain-lain, ya. Cukup dengan doa itu saja. Apa Nabi jawab? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan main-main dengan doa itu, ya. Selama ini kita hanya menganggap doa tersebut sebagai doa penutup sahaja. Sebenarnya saudara, doa itulah ibu segala doa, seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Baiklah saudara, kembali kepada persoalan kita. Adakah manusia yang berdoa supaya diberi kebaikan dan dalam masa yang sama diberi kejahatan? Sudah pasti tidak ada. Jadi apa cerita ayat ini? Cerita ayat ini sebenarnya kembali kepada seorang manusia yang bernama An-Nadhr bin Harith. Sudah banyak kali saya cuba untuk menyusun selengkap-lengkapnya kisah An-Nadhr bin Harith ini. Seorang musyrik yang akhirnya telah mati kufur dalam peperangan Badar, ya. Tetapi saya masih belum berpuas hati dengan kajian saya terhadap An-Nadhr bin Harith kerana ada rahsia tertentu yang istimewa, quote unquote, ya, istimewa quote unquote pada diri Nadhr bin Harith ini, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memetik kata-kata An-Nadhr bin Harith dan telah membalas dengan ayat ini, ya. Apa sebenarnya kata-kata An-Nadhr bin Harith sehingga beliau dibalas, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ke-11 suratul Isra ini? Apabila Nabi SAW berdakwah menceritakan tentang kedudukan syurga, balasan baik, balasan buruk, balasan azab, balasan nikmat di akhirat nanti, maka An-Nadhr bin Harith khasnya merujuk kepada ayat-ayat yang menyentuh berkenaan dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau telah bangkit berdoa dengan menggunakan kalimah doa yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan dan ajarkan kepada kita, kepada para sahabat, lalu disampaikan kepada kita. Apakah doa Nadhr itu? Dalam ayat ke-32 suratul Anfal, Allah Ta'ala telah menceritakan berkenaan dengan doa An-Nadhr bin Harith ini. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'azabin alim. Saya ulang. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'azabin alim. Wah, berani sungguh An-Nadhr bin Harith berdoa di depan khalayak, ya, semata-mata untuk membalas ataupun membalas ataupun kita kata apa? Menyindir. Ya, menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyik cerita pasal azab ni, bila masa datangnya azab itu? Maka An-Nadhr bin Harith telah bangkit di hadapan ramai, di depan khalayak, berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut, ya, wahai Tuhan kami, kata dia, jika betul Al-Quran itu adalah yang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu-batu dari langit, ya, dan atau datangkanlah kepada kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Itulah bunyinya doa An-Nadhr bin Harith, tuan-tuan, di hadapan Nabi SAW dengan menggunakan kalimah Allahumma, wahai Tuhan kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi yang mulia ini supaya ingat dan mengingatkan apabila tiba ayat wa'iz, ya, wa'iz. Almarhum guru saya telah mentafsirkan begini. Apabila tiba ayat-ayat yang menyebut wa'iz dalam Al-Quran, dia sebenarnya mengandungi dua lapis ingatan. Iaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala menuntut nabinya yang mulia ini mengingat peristiwa-peristiwa tertentu dan berikanlah peringatan kepada umat baginda, ya, ataupun hamba-hambaku. Jadi sebab itulah disebut wa'iz qalallahumma, ya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika mereka, yakni kaum musyrik Mekah, berkata, wahai Tuhan kami, jika betul Al-Quran itu adalah benar di sisimu seperti mana yang disebut oleh Muhammad ini,
maka hujanilah kami dengan batu dari langit, dan atau datangkanlah kepada kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi saudara, jangan buat perangai pesen apabila nak mencari sesuatu doa ataupun amalan kononnya, lalu dia pun mengelaklah helaian demi helaian dalam Al-Quran. Jumpalah kalimah Allahumma, lalu dia pun petiklah, ya. Petiklah ayat ini, Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi azabin alim. Diulang-ulang dalam setiap doanya, maka tak semena-mena tuan-tuan rumahnya runtuh dengan batu-batu entah daripada mana datangnya, ya. Jangan jadi gitu, ya. Sepatutnya kita belajar Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk ditadabbur, ditalaah dan juga dipelajari. Jadi tuan-tuan, apabila nazar berdoa dengan doa yang begitu celaka ini, dengan mencabar, menyindir Nabi Muhammad SAW ini, maka itulah persoalannya. Adakah Allah Ta'ala akan menurunkan apa yang dipohon itu seberapa segera mungkin? Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera menjawab tuntutan-tuntutan hambanya untuk melihat kebenaran dakwaan Nabi Muhammad SAW tentang azab api neraka dan sebagainya ini seberapa segera mungkin? Pasti tidak, saudara. Pasti tidak. Kenapa? Selain daripada kita berbicara tentang rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala melewatkan, menangguhkan balasan-balasan ke atas umat Nabi Muhammad SAW ini, adalah untuk memberi ruang kepada mereka bertaubat kembali ke pangkal jalan yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab dalam suratul Isra ayat ke-11, ya, begitulah manusia, mereka ini sentiasa tergesa-gesa, ya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair, ini merujuk kepada An-Nadhr bin Haris. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita secara universalnya, bukan kepada soal An-Nadhr dan orang-orang seangkatan dengannya ataupun sepertinya, bahkan untuk semua manusia memang sentiasa terburu-buru. Jadi sebab itulah saudara, kalau kita lihat, ya, tanpa niat untuk menghina sesiapa, ketika permulaan PKP yang lalu, ramai masih tidak percaya, sebab ini kali pertama dalam sejarah Malaysia moden setelah merdeka 63 tahun ini, kita mengalami perintah kawalan pergerakan akibat daripada wabak penyakit. Ya, akibat daripada wabak penyakit. Kalau arwah datuk saya pernah cerita tentang PKP, perintah kawalan pergerakan ini, kerana zaman darurat, itu bab lain, ya. Itu zaman sebelum merdeka. Selepas merdeka, inilah kali pertama PKP dikuatkuasakan di Malaysia dan disebabkan oleh wabak penyakit pula. Ya, ramai yang tak menyangka bahawa ini adalah satu perkara yang serius, ya. Ini satu perkara yang dianggap sebagai pada peringkat awalnya itu sebagai tak apalah, seperti wabak denggi dan sebagainya sahaja, tidaklah sampai ke tahap pandemik yang mana merebak ke seluruh dunia. Maka ada yang menyindir, ada yang enggan, ada yang menyumpah seranah dan sebagainya. Sebenarnya saudara, itulah salah satu daripada sikap ataupun bukti bahawa manusia ini bersikap dengan sikap tergesa-gesa. Bagaimana caranya untuk kita tidak bersikap dengan sikap tergesa-gesa ini? Banyak sekali saudara. Para ulama telah memperincikan bahawa sikap tergesa-gesa ini yang pertama sekali ialah apabila kita adanya sifat tabayun, sifat menyelidik, menyiasat, mendapatkan penjelasan yang betul dan benar daripada pihak yang sepatutnya, ada sebelum mengulas dan sebagainya, ya. Itu sebagai salah satu daripada tanda kita ini bukanlah seorang yang tergesa-gesa. Dan lagi cara untuk mengelakkan sifat tergesa-gesa ini juga ialah apabila kita sentiasa menjadikan landasan Al-Quran dan Al-Hadis ataupun Sunnah Nabawiyah Al-Mutahharah sebagai landasan pertimbangan kita, bukan melalui akal singkat semata-mata. Jika pertimbangan melalui akal singkat semata-mata, maka sudah pasti manusia akan terjerumus ataupun terjebak dalam perangkap apa itu yang disebut sebagai ajulah, tergesa-gesa, ya. Baiklah saudara, itu sifat yang pertama yang kita pelajari daripada ayat ke-11 suratul Isra pada kali ini. Dan marilah kita melihat pula kepada ayat-ayat berikutnya, ya, iaitu yang menyebut berkenaan dengan kanal insan, adalah manusia. Menarik. Sebenarnya kalaulah saudara-saudara membuat kajian
berkenaan dengan kanal insan ini, saudara-saudara boleh menggunakan seperti contohnya website searchtruth.com, ya, searchtruth.com yang begitu mudah untuk kita menaip ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk dicari dan juga dibuat penyusunan secara topikal. Jadi topik saya pada pagi ini ialah berkenaan dengan wakanal insan, adalah manusia itu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berbicara kepada hamba-hambanya tentang ciptaannya ini, apakah sifat-sifat mereka. Dengan adanya sifat-sifat ini, pembongkaran sifat ini, sudah pasti kita juga akan dapat jadikan sebagai landasan ataupun sebagai pendinding untuk mengelakkan daripada sikap-sikap negatif ini. Seperti contoh beginilah saudara, ya. Kita beli kereta proton katakan, ya, kereta proton. Jenis apa? Saga katakan, ya. Kereta proton Saga. Sebagai seorang pengguna, apatah lagi tidak langsung terlibat dalam ilmu kejuruteraan, kita melihat kereta itu sebagai kereta. Ya, kita melihat kereta sebagai kereta. Apa yang kita tahu? Isi minyak, ya, isi petrol, terus memandu sampai ke destinasi. Cukup mileage-nya ataupun perbatuannya, maka kita akan servis, tukar minyak enjin, minyak hitam, tukar spark plug dan sebagainya. Itu saja yang kita tahu. Tapi selebihnya kita tak tahu berkenaan dengan apakah kelemahan ataupun kelebihan kereta yang kita beli ni tadi. Jadi apabila tiba pada satu ketika seorang jurutera ataupun orang yang terlibat dalam mencipta kereta Proton Saga ini sendiri memberikan nasihat kepada kita, kereta ini sepatutnya tidak begini, ya, tidak begini dan tidak begitu, sepatutnya begini, do and done lah, ya. Sepatutnya inilah yang kita hendak mendengar nasihat daripada penciptanya sendiri. Sebab itu, untuk mencari rahsia tentang diri kita, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Salah satunya kita dah jumpa dalam ayat 11 surah Al-Isra, wa kanal insanu ajula. Baik, wa kanal insan yang berikutnya juga dalam surah Al-Isra, tidak pergi jauh, ayat ke-67, yang mana ayat ini saudara, ayat ke-67 surah Al-Isra juga menyebut wa kanal insan, ya. Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah daripada ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah. Maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadah, yakni kufur ataupun tidak lagi mengingatinya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa kanal insanu kafura, dan memanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmat Allah. Saudara, apabila membaca ayat ini, saya teringat kepada kisah saudara kita, iaitu Al-Haji Yusuf Islam, ya. Yusuf Islam, punca dia memeluk agama Islam ialah apabila pada suatu ketika dia telah mandi laut dan telah dihanyutkan ke tengah laut oleh ombak yang datang secara tiba-tiba, dan pada masa itulah Yusuf Islam ataupun Cat Stevens pada masa itu telah menyebut bahawa dia yang pada masa itu dia, tak silap saya, etis, ya, pada masa dihanyutkan ke tengah laut itu, dan dia tiba-tiba berdoa, wahai Tuhan, kembalikanlah, selamatkanlah aku ke darat dan aku akan beriman denganmu. Tiba-tiba saja datang doa tersebut, ya, daripada dirinya. Lalu datang ombak besar satu kali yang berikutnya telah menolaknya ke pantai dan dia selamat. Dan sejak itu dia mula mencari-cari siapakah Tuhan dan bertemu hidayah dengan agama Islam, dan beliau masih merupakan seorang pendakwah yang tegar sampailah ke hari ini. Hafizahullah insya-Allah. Jadi saudara, memang betul seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, kerana dialah yang Maha Mencipta. Apabila terkena bala bencana di laut, khasnya dalam keadaan hilang segala pergantungan, hilang segala pertolongan, tidak ada siapa lagi harus dirujuk dan juga diminta tolong, pada masa itu seseorang hamba
akan kembali meminta tolong, meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak lama selepas itu, mereka akan kufur kembali apabila mereka selamat kembali ke darat. Kerana apa? Kerana sikap mereka adalah kafura, itu sentiasa kufur. Jadi saudara, kalimah kafura yang bermaksud sentiasa kufur, apakah ia bermaksud manusia ini selama-lamanya berada di dalam keadaan kafir ataupun musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Seseorang itu memang beriman, dilahirkan sebagai seorang mukmin, ya, seseorang yang beriman, tetapi kafura bermaksud kufur, yakni melupai ataupun kufur bermaksud alpa daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana untuk mengelakkan kita supaya tidak menjadi alpa? Kembali sekali lagi untuk kita berpegang dengan tali Allah, mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang. Kalaulah kita belajar ilmu sains, ya, seperti mana contoh saya sendiri pun berasal daripada bidang sains, ya. Ilmu sains tidak boleh ditinggalkan begitu sahaja. Ilmu sains mesti, sama ada fizik, kimia, biologi, mesti diulang-ulang. Formulanya mesti dihafal, ya. Malanglah bagi seseorang pelajar SPM, STPM yang masuk ke Dewan Perperiksaan terlupa formula. Malanglah saudara sebenarnya, ya. Jadi perkara ini sentiasa diulang-ulang, diulang kaji. Tanpa ulang kaji, ilmu itu akan hilang daripada diri kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, perkara yang sama juga sebenarnya dalam hidup kita berpegang dengan tali Allah. Jika tidak sentiasa dibaca dan juga ditadabbur Al-Quran yang membawa ayat-ayat peringatan kepada kita, maka sudah pasti kita akan alpa. Seorang alim mana sekalipun, ya, tahap mana sekalipun ilmunya, tanpa dia mengulang kaji dan juga tanpa dia merujuk setiap masa dan ketika kepada ilmu-ilmunya, dia akan terlupa. Saya pernah belajar ilmu faraid juga. Ilmu faraid, ya, ilmu pewarisan, yang mana ilmu faraid ini berkait rapat dengan ilmu matematik, tuan-tuan, ilmu hisab. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berpesan supaya dua ilmu ini diajar kepada zuriat-zuriat kita. Ilmu apa? Alimu auladakum nisaban wa hisaban, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ajarlah anak-anakmu dengan ilmu nisab, ilmu keturunan, yang bermaksud kita mengenali jalinan kehidupan kita dan sebagainya, dan juga ilmu hisab, ya. Dengan itu saudara-saudari, kita tidak akan menjadi orang yang buta kayu dalam ilmu faraid. Ilmu faraid ini, tuan-tuan, kita boleh hafal dia punya formula, kita boleh buat pengiraan, tapi cuba kalau lama kita tidak mengamalkannya dan tidak ada orang bertanya kepada kita, mulalah kita pun akan tergagap-gagap. Malu kadang-kadang saya, ya tuan-tuan, apabila ada seseorang yang menelefon, contohnya, Ustaz, ya, saya baru saja kehilangan ibu saya dan anak tiri ada, anak angkat ada, berapa Ustaz, begini dalam telefon, tuan-tuan, ya. Kita dengar pun dah jadi kelabu, rasanya blur, ya. Tak dapat menjawab dengan segera. Namun tuan-tuan, perlulah kita peminta dia perincikan berapa orang dan sebagainya, dan kita nasihatkan supaya bila bertemu dengan orang yang lebih berautoriti untuk menyelesaikan masalah ilmu pewarisan tadi. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana ilmu perlu kita sentiasa ulang-ulang, amalkan, diskusi, munaqasyah dan sebagainya, supaya tidak hilang daripada diri kita. Begitu juga tentang uluhiyah, ya, tentang ketuhanan. Perlulah kita sentiasa ulang-ulang dalam diri kita supaya dalam keadaan tertentu kita tidak akan kafur, tidak akan terlupa pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hadis-hadis nabawi, ya. Kadang-kadang tuan-tuan, apabila kita berasa diri exhausted begitu, ya, kecewa akibat daripada halangan-halangan yang melanda dalam diri kita dan sebagainya, kembalilah kepada hadis-hadis nabawi dan juga pesanan-pesanan para sahabat berdasarkan kehidupan bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kerana ini akan mengembalikan kita ke jalan yang sebenar, insya-Allah, ya. Baiklah, seterusnya kita menyiasat pula apakah kanal insan. Saya kira cukup 3 kanal insan pada kali ini untuk kita
mengkaji dan juga menyelidik berkenaan dengan kehidupan kita, dan kebetulannya ketiga-tiga kanal insan ini adalah berada dalam Suratul Isra. Beralih dari ayat ke-67, kita masuk pula ke ayat 100. Ya, ayat ke-100. Apakah yang disebut dalam ayat ke-100 ini, saudara? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umat, ya, jika kamu memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanku pada ketika itu, tentulah kamu akan berlaku bakhil kedekut kerana takut kehabisan. Dan sememangnya manusia itu bertabiat bakhil dan kedekut. Wa kanal insanu qatura, iaitu manusia itu sentiasa bersifat bakhil dan kedekut. Semasa belum mempunyai apa-apa, dia dengar bahawa sedekah itu akan Allah Ta'ala kembalikan 10 kali ganda, maka cepat-cepat dia bersedekah. Dan berdoa lagi, ya, berdoa supaya Allah Ta'ala kurniakan harta kepadanya. Bukan setakat berdoa, berimpian lagi, merancang lagi, ya, supaya apabila dapat harta 1 juta katakan, maka 1/10 akan disedekahkan ke rumah anak-anak yatim. 1/10 akan disedekahkan kepada yayasan-yayasan yang akan membina sekolah. Ya, manakala separuh daripadanya untuk simpanan bekalan hari tua. InsyaAllah, tuan-tuan, bagus tu. Tapi apabila telah memiliki harta, apakah perancangan-perancangan dan impian-impian ini akan dilaksanakan? Inilah yang perlu kita jadikan sebagai satu daripada peringatan untuk diri kita, kerana manusia itu ketika tiada apa-apa, dia tidak bakhil, tetapi ketika dia mempunyai sesuatu, kadang-kala dia mula sayang, mula bimbang kepada kemerosotan hartanya. Pernah satu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Salah satu daripada seni penyampaian ilmu Rasulullah SAW ialah bertanya kepada para sahabat, ya. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau menyampaikan kuliah, saya juga suka memberikan soalan, memberikan soalan kepada para jamaah, supaya mereka berfikir. Dengan adanya soalan, maka insya-Allah mereka akan berfikir walaupun tidak dikehendaki menjawab pada masa itu, apalagi diberi markah dan hadiah, ya. Jadi saudara, Nabi SAW bertanya, siapakah di antara kamu yang lebih sayang harta orang lain berbanding hartanya sendiri? Kali pertama Nabi bertanya, para sahabat diam. Ya, para sahabat mengharapkan Nabi akan menghuraikan terus soalan yang telah baginda lontarkan itu. Namun setelah terdiam beberapa ketika, Nabi mengulang lagi soalan yang sama. Siapakah antara kamu yang lebih sayang harta orang lain berbanding harta dirinya sendiri? Sahabat mula berpandangan sesama sendiri, ya. Mula berpandangan sesama sendiri, dan tidak lama kemudian tibalah soalan yang sama untuk kali ketiga. Siapakah di antara kamu yang lebih sayang kepada harta orang lain berbanding harta diri sendiri? Maka sahabat-sahabat mula menjawab, ya Rasulullah, kami kira kamu bertanya kepada kami. Memang tanyalah tu, ya. Dan para sahabat menjawab, sesungguhnya ya Rasulullah, tidak ada dalam kalangan kami yang sayang harta orang lain berbanding harta kami sendiri. Tak logik tu, tak logik. Maka barulah Nabi SAW memberikan logiknya. Apa dia logiknya? Logiknya ialah, kata Rasulullah SAW, kamu sayang harta kamu sehingga kamu simpan dan jaganya baik-baik. Ya. Tetapi setelah kamu meninggal, ya, maka harta itu akan menjadi milik orang lain, milik pewaris-pewaris. Sedangkan yang kamu infakkan pada hari ini, pada masa kamu hidup itu, itulah harta kamu sebenarnya. Jadi sebab itu saudara, salah satu daripada ubat kepada penyakit hati dan juga penyakit jiwa dalam diri kita, janganlah menjadi kedekut. Hulurkanlah, walau RM1, 2, walau 10 sen, 20 sen,
asalkan ia adalah infak yang ikhlas daripada kita. Hulurkanlah supaya kita dapat menghindarkan diri daripada sifat qaturah, iaitu sifat bakhil, dan juga kita dapat menjadikan diri kita sebagai orang yang sentiasa berada di bawah lembayung rahmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat saudara, 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Isra pada kali ini. Ayat ke-11, wa kanal insanu ajula, manusia itu tergesa-gesa. Ayat ke-67, wa kanal insanu kafura, manusia itu sentiasa kufur, atau dengan kata lain sentiasa lupa, alpa kepada keadaan dirinya sendiri. Dan kepada yang ketiga itu ayat ke-100 yang menyebut wa kanal insanu qatura, manusia itu sentiasa dalam keadaan bakhil ataupun kedekut. Insya-Allah dengan kita mengetahui ketiga-tiga rahsia diri kita ini yang dibicarakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, kita dapat menghindarkannya daripada diri kita sempena hari Jumaat yang mulia ini dalam suasana yang masih lagi kita berkurung di rumah, di kediaman masing-masing atas perintah PKP, dan kita panjatkan doa yang tidak putus-putus agar Allah Subhanahu wa taala menarik balik segera wabak ini daripada bumi Malaysia dan menghancurkannya dari seluruh dunia ini, amin insya-Allah, dan supaya wabak ini tidak akan berpanjangan, kita kembali kepada aktiviti hidup kita yang biasa. Pada pagi ini saya terbaca satu status Facebook daripada salah seorang rakan saya yang mengatakan, sedar atau tidak, pada kali ini sudah masuk 4 kali Jumaat kita tidak mendirikan solat Jumaat atas keadaan darurat yang kita alami pada masa ini, iaitu PKP ini. Dan saudara, semoga ini adalah Jumaat yang terakhir yang kita tidak dapat dirikan solat Jumaat, dan itu adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jua kita sebagai hamba-hambanya yang beriman pasti akan sentiasa berdoa, bergantung harap, di samping terus berusaha bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang menjadi frontliner, ya. Ada saudara-saudara kita yang terlibat dengan barisan hadapan. InsyaAllah kita doakan mereka juga diberi kekuatan dan juga keteguhan jiwa. Semoga Allah SWT menghindari wabak COVID-19 ini daripada mereka, kerana mereka berjuang untuk manfaat keseluruhan ummah ini, insyaAllah. Jadi saudara, sebelum kita mengundurkan diri, marilah kita bersama-sama menutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sehingga bertemu lagi dengan lafaz yang mulia, saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.